Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha, tajuk yang ke-27 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, anda boleh tolong share dan tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ini adalah bagaimana acuan begitulah kuihnya. Peribahasa kan Soleha pilih tajuk untuk hari ini, insya-Allah. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Zurinawati, Puan Masyitah Ahmad, Puan Nuranisa Swanda, Puan Bihasna. Okey, alhamdulillah. So hari ni Soleha memilih tajuk untuk berkongsi dengan anda semua perihal bagaimana didikan ibu bapa terhadap anak-anaknya. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. So kita mengambil pendekatan daripada pendidikan yang diajarkan oleh Islam, bagaimana nak mendidik seorang anak tu supaya besar nanti dia menjadi seorang manusia yang berguna, beramal soleh, bertakwa, insya-Allah. Bukannya kita hari ni kita suakan dia dengan pelbagai perkara yang boleh merosakkan masa depan mereka. Bukan macam tu, tetapi kita menggunakan pendekatan Islam sebagaimana kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan anak-anak kita supaya nanti waktu mereka besar kita tak menangis menyesal kerana salah didikan waktu kecil. Okey, yang pertama, didikan seorang anak ini bermula seawal usia. Sebenarnya ibu-ibu waktu mengandung ke waktu hamil, sebenarnya ibu-ibu dah boleh bermula untuk mendidik anak sejak daripada perut lagi. Daripada perut, ibu-ibu amalkan surah-surah lazim yang sangat terbaik untuk anak-anak di dalam perut, untuk baby di dalam perut, supaya nanti anak yang lahir nanti menjadi seorang pejuang agama Islam dan sentiasa menegakkan agama Islam dan bukan menjadi seorang yang lalai, seorang yang tak ada agama, tetapi meletakkan Islam di hati anak-anak kita supaya nanti dia jaga solat dia jaga Al-Quran, dia sentiasa menghormati ibu bapa, cakap yang lemah lembut, ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri anak-anak kita, insya-Allah. So amalkan seawal usia, insya-Allah. Nanti sebab tu acuan yang kita didik untuk anak-anak kita ni mestilah acuan yang betul. Contohlah kalau kita buat kuih kan, kita nak buat kuih bahulu tapi tiba-tiba kita guna acuan kuih cara, tak kenalah kan. Tak kena dan tak tepat lah. So kita kena guna acuan yang betul. Kalau kita nak buat kuih apa contohnya, kita nak buat kuih talam, kita kenalah gunakan talam yang betul, bukannya kita gunakan acuan yang salah. Sebab kita tak nak nanti hasilnya tu salah, didikannya tu salah, dia punya pengakhiran tu tak betul. So kita nak pengakhiran yang baik, husnul khatimah, insya-Allah. So bermulalah didikan seawal usia. Anak-anak kita perkenalkan dengan bacaan-bacaan di dalam solat, cek bacaan Al-Fatihah dia, insya-Allah.
kita ajar anak-anak kita mengaji. So, semua ni sebenarnya dapat mendidik jiwa anak-anak kita supaya meletakkan Islam di dalam hati mereka. Sebab kita tak nak nanti dalam hati mereka just ada hiburan, pendekatan kebaratan. Kita tak nak macam tu, tetapi kita amalkan kehidupan anak-anak kita ni dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan role model untuk didikan anak-anak kita, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah sikap akhlak penentu hasil peribadi anak kita. Ibu bapa, kalau nak anak tu mendengar kata, yes, mungkin anda boleh cakap iman tu tak boleh diwarisi, tetapi kita boleh train. Kita boleh didik anak-anak kita dengan acuan yang sebenarnya. Kita tunjukkan akhlak yang baik, bercakap yang baik-baik, perdengarkan anak kita yang baik-baik, selalu bercakap yang sopan santun, bukan bercakap main lepas je, tak berlapik, laser mulut tu, menggunakan kata-kata kesat. So, anak-anak kita yang dengar tu, hari-hari dia dengar perkara yang tak elok. So, akan tertanam dalam minda dia, dalam diri dia bahawa, kenapa mak ayah aku boleh cakap macam tu, aku tak boleh cakap macam tu. Dia akan petikai dan dia akan merasakan apa yang mak ayah dia perkatakan, apa yang mak ayah dia lakukan. Dia tengok mak ayah tak solat, dia tengok mak ayah dia tak tutup aurat sempurna. So, macam mana kita nak hasilkan peribadi anak kita yang soleh dan solehah? So, ibu bapa adalah contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Pakai yang elok-elok, time solat kita solat berjemaah. Bukannya time solat tu ibu bapa masih lagi tengok TV, masih lagi main bola sepak dekat padang, sehingga kan dah nak habis waktu maghrib pun masih tak muncul-muncul dekat rumah. Tak nak macam tu. Kalau anak lelaki, ajar anak lelaki, jom pergi solat sama-sama, pergi surau, pergi masjid, supaya nanti anak kita nanti dikenal masjid tu adalah tempat ibadah. Kita, anak-anak, jangan larang anak-anak pergi masjid. Sebab nanti bila anak-anak kita larang pergi masjid, alasannya kita tak nak anak bising, anak bermain-main. Biarlah, sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pergi ke masjid, dia bawa cucu dia, Hasan, Husain, baginda bawa cucu-cucunya bermain di masjid. Supaya nanti bila besar, cucu-cucunya tu kenal masjid adalah tempat ibadah, masjid adalah tempat pendidikan, masjid adalah tempat silaturahim, tempat ekonomi, tempat politik, tempat kita nak berkenal-kenalan dengan dunia ni. Perkenalkan, jangan kurung dan halang anak cucu kita untuk pergi ke masjid. Lebih baik dia pergi ke masjid daripada nanti bila dah besar dia tak nak pergi ke masjid. Alasannya sebab apa? Mak ayah tak pernah nak bawa pergi masjid. Atuk nenek tak pernah pun nak ajak pergi masjid. Biarlah mereka bermain. Tetapi di samping tu kita selitlah nasihat. Waktu orang solat, jangan bising. Main duduk tepi-tepi, duduk diam-diam. Solat sama-sama, jangan main-main. Nanti Allah marah. Sambil kita ajak mereka ke masjid tu, sambil kita sambil kita selit kata-kata nasihat untuk anak kita, supaya mereka tu boleh faham kenapa ya tak boleh bising dalam masjid, kenapa ya kena solat berjemaah dekat masjid. So bila dia dah tertanam dekat diri masing-masing bahawa itu adalah tanggungjawab seorang yang beragama Islam, seorang Muslim, dia akan faham dan dia akan buat benda tu secara istiqomah, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Siti Marzia. Okey, alhamdulillah, masuk. Okey, alhamdulillah Puan Miss, Puan Mariam, Puan Dayang. Okey, alhamdulillah Puan Fatimah, thank you. Puan Umi Afan Kalisha Umairah, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ni. Okey, yang seterusnya, tunjukkan contoh teladan yang baik-baik. Ni kita kenalah selitkan. Ajar anak kita doa makan, ajar anak kita macam mana nak masuk masjid, nak guna kaki mana, nak masuk tandas guna kaki mana, keluar tandas guna kaki mana, macam mana nak mengimarahkan masjid, nak mengimarahkan majlis ilmu. So kita kena ajar dan didik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.
supaya dia tak menjadi seorang yang lalai, supaya dia tak menjadi seorang yang jahil, tak kenal Islam, tak tahu apa itu rukun iman, tak tahu itu apa itu rukun Islam. So kita sendiri, ibu bapa lah yang memperkenalkan. Sebab ibu bapa masa dengan anak-anak lebih lama berbanding dengan cikgu, ustaz-ustazah di sekolah. Tanggungjawab mereka bukannya menjaga anak-anak kita sepenuhnya, tak. Sebab mereka dekat sekolah, satu kelas pun kadang tu dah ada 30 orang, 40 orang. Macam mana nak fokus seorang-seorang? So, ibu bapa lah yang fokus terhadap anak masing-masing supaya nanti anak-anak kita kenal macam mana nak solat, macam mana nak mengaji, macam mana nak bercakap, adab dengan orang tua macam mana. Jangan menyampuk cakap orang tua. Jangan bila kita duk bersembang-sembang, dia duk main depan kita lalu lalang lompat sana sini. Kita kena tegur. Kalau anak tak solat, sediakan rotan untuk solat anak kita. Kalau anak kita ada perkara-perkara akhlak yang tak baik ditunjukkan, hukuman kena selari dengan apa yang Islam ajar. Kalau anak tak solat, sewajarnya ibu bapa rotan anak tersebut seawal usia. 7 tahun kita dah perkenalkan dah. And then 10 tahun. Kalau dia tak solat, wajib untuk rotan. Ini adalah antara didikan-didikan bagaimana kita nak hasilkan acuan anak yang soleh dan soleha. Sebab tu saya pilih tajuk hari ni. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Acuannya ibu bapa lah yang mencorakkan. Macam mana ibu bapa nak mencorakkan anak-anak tu supaya mendengar kata yang baik akhlaknya, yang baik tata susilanya, yang sentiasa menghormati antara satu sama lain adalah daripada didikan ibu bapa di rumah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya. Kalau ada konflik antara pasangan suami isteri, jangan kita tunjukkan kelemahan dengan bergaduh di hadapan anak-anak. Semua tu akan menyebabkan emosi anak-anak parah. Akan menyebabkan emosi anak-anak terganggu. Kita adalah orang dewasa. Sewajarnya kita menyelesaikan dengan cara yang bijak. Bukannya kita duk hentam tanpa tempeling lempang di hadapan anak-anak. Bagaimana anak-anak tu nak respect dekat mak ayah dia kalau mak ayah bertekak, bergaduh, pukul tampar di hadapan anak-anak? So, jangan lakukan perkara-perkara ini supaya nanti kita tak nak kesan buruknya nanti. Anak-anak terganggu pelajarannya. Alasan dia cerita dekat guru motivasi dekat sekolah, kaunselor. Dia kata mak ayah saya selalu bergaduh. Saya stres cikgu. Mak ayah saya pagi, petang, siang, malam bertekak, bergaduh. Kadang-kadang saya sedih tengok ayah pukul mak saya. So kita hendaklah berlapik dan selesaikan masalah ni dengan cara yang bijak. Jangan sebab kerana mak ayah ni menyebabkan anak-anak masa depan dia hancur. Menyebabkan emosi anak-anak tu parah sebab kerana kesalahan daripada mak ayah kita. So, hati-hati jangan bergaduh di hadapan anak-anak. Tetapi selesaikanlah dengan cara aman damai, insya-Allah. Okey, yang seterusnya. Kita kalau nak hasilkan sebuah keluarga yang bahagia, cuba amalkan, hidupkan taklim di dalam rumah. Hidupkan usrah taklim di dalam rumah. Sebab rumah kita perlukan roh kerohaniannya. Perlukan malaikat mendoakan kita. Sebab kelebihannya, bila kita hidupkan usrah taklim, insya-Allah ada malaikat yang mendoakan, ada rahmat dan kasih sayang Allah masuk dalam kehidupan kita. Sebab tu jangan tinggalkan taklim, jangan tinggalkan tadarus Al-Quran dekat rumah, solat berjemaah dekat rumah, makan berjemaah, insya-Allah. Semua ni sebenarnya dapat mengeratkan silaturahim, dapat mengeratkan kasih sayang. Yelah, sambil-sambil makan, tiba-tiba si ayah tanya, Zaid, macam mana? Macam mana pelajaran kat sekolah tadi? Senang ke, susah ke, seronok ke, banyak main ke, dengar cakap cikgu ke, faham ke, tidak ke? So dari situlah ibu bapa dah mula dah tanya anak-anak macam mana perkembangan anak-anak. Bukannya anak-anak syok sendiri pergi sekolah, balik sekolah, kerja sekolah pun tak tahu ada ke tidak. So, hendaklah saling, orang kata, ambil inisiatif, ambil berat terhadap perkembangan anak-anak kita dekat sekolah. Macam mana, siapa kawan dia. Kalau boleh, kita kena tahu siapa anak kita berkawan. Dengan siapa anak kita berkawan. Dekat sekolah, apa yang dilakukan. Ada kesalahan yang dilakukan. Boleh bertanya pada gurunya. Kalau ada, kita sendirilah yang hukum. Sebab kadang-kadang,
Anak-anak ni pandai berselindung, pandai sorok daripada mak ayah sebab takut mak ayah nanti rotan. So dia dah bercakap bohong, dia dah tak jujur, dia dah banyak melakukan kesalahan dan dia tak mengaku kesalahan dia yang dia lakukan. So hati-hati. Hidupkan sunnah taklim dan lakukanlah aktiviti-aktiviti harian yang mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti lama kelamaan kehidupan kita akan menjadi aman damai, rumah tangga kita akan sejuk, rumah tangga kita akan sentiasa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah insya-Allah. Okey, yang terakhir sekali, dengar ceramah-ceramah video motivasi untuk meningkatkan skill parenting kita. Sebab kadang-kadang ibu ayah ni blur. Macam mana ya nak didik anak aku ni? Macam mana ya anak-anak yang tak dengar cakap ni? So ibu bapa lah kena mantapkan skill parenting. Macam mana amalkan doa lembut hati, amalkan ayat-ayat penawar, bacaan Yasin. Macam Soleha, mak ayah memang dah dari kecil buat air bacaan Yasin. Malam Jumaat je buat air bacaan Yasin, bacakan dan bagi anak-anak minum air bacaan Yasin tersebut. Sebab ia adalah penawar untuk melembutkan hati, mencerdaskan akal fikiran, memperbaiki akhlak peribadi diri kita supaya mengikut landasan Islam yang sebenarnya. Bukannya nanti anak keras hati, degil, tak dengar cakap kita sebab kita yang tak berusaha dan tak berikhtiar untuk mendekatkan diri anak kita ni supaya lembut hati, supaya belajar terang hati, dengar cakap cikgu, hormat orang tua, bercakap benar, jauh daripada sifat-sifat mazmumah insya-Allah. Betul, dengar ceramah, kelas ilmu tu penting. Sebab kita kadang-kadang tak tahu kan. Kita tak tahu macam mana nak didik anak aku ni, macam mana nak faham seorang anak ni. Lagi-lagi anak yang dah besar remaja, yang dah 15 tahun ke atas, darah panas orang kata kan. Dia degil dia lain. Dia senyap tapi ada kesalahan yang dilakukan dalam senyap. So, mak ayah kena prihatin dan ambil berat. Dari situlah mak ayah kadang-kadang kena peluk anak-anak kita, kena cakap yang sebenar-benarnya dan jangan salahkan 100% kesalahan pada anak. Sebab kadang-kadang kesalahan tu berpunca daripada mak ayah juga. Terlampau sibuk, terlampau tak ambil berat pun. So, lalu menyebabkan anak berjauh hati. Macam kita pun, kalau ibu bapa yang selalu menjerit-jerit dekat anak, sebenarnya mengikut pakar motivasi, ibu bapa yang selalu menjerit dekat anak-anak ni sebenarnya dua jiwa sedang berjauhan. Dan anak ni sebenarnya dia nak kita dengarkan cakap yang lemah lembut. Kadang-kadang tu perlukan masa. Perlukan masa untuk dia faham bahawa kita ada kerja kita. Ibu bapa ada kerja. Dan kita kena bersembang lah. Bukannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tak ada masa langsung pun untuk cakap dari hati ke hati dengan anak-anak. Lagi-lagi anak dah nak makin besar kan. Dia pun dah ada emosi. Dia pun ada hati dan perasaan. Dia pun nak mak ayah dia sentiasa prihatin dan care dengan dia. So insya-Allah kalau kita sentiasa prihatin dekat anak-anak kita, insya-Allah anak-anak kita pun akan dengar cakap kita. Dan inilah bagaimana acuan, itulah kuihnya hasilnya. Kalau kita acuannya baik, insya-Allah kuihnya akan sedap. Kuihnya akan lembut, sedap dan kita pun boleh orang kata rasa gembira. Dan seperti dalam rumah tangga kita pun, dalam kehidupan anak-anak kita pun, kalau kita didik dengan penuh kasih sayang, didik dengan ilmu, didik dengan ajaran agama Islam, insya-Allah anak yang terhasil pun akan menjadi zuriat yang penyejuk hati, zuriat yang soleh dan solehah, dan zuriat yang akan menyenangkan hati mak ayah kita. Tak adalah kita nanti menangis sedih kerana anak abaikan kita. Kita dah tua nanti mereka buat benda sama dekat kita sebab kerana orang kata ada kafarah dosa yang ibu bapa lakukan, lalu Allah menjadikan perkara tu berbalik pada diri kita sendiri. Sebabnya kita buat salah dekat anak-anak kita, kita yang menjadi ibu bapa yang tak bertanggungjawab, tak jaga amanah. So nanti kita dekat tua nanti kita akan rasa kesunyian, anak-anak tinggalkan kita, na'udzubillah min zalik. Sebab tu pentingnya didikan waktu kecil ni akan menentukan masa depan anak-anak kita, akan menentukan bagaimana layanan anak kita terhadap kita nanti bila kita tua nanti, waktu kita di usia senja. So itulah antara
perkongsian soleha hari ni. Segala salah silap harap dimaafkan. Sebab banyak sangat tersasul kan. Banyak tersasul sebab tekak ni masih belum baik pulih sepenuhnya. Tetapi insya-Allah alhamdulillah kita sama-sama menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk makanan jiwa kita ni, supaya hati kita tak kosong, jiwa kita tak menjadi jiwa yang sentiasa lapar makanan rohani. InsyaAllah sedikit sebanyak sama-sama kita perbetulkan dan tingkatkan amal dalam diri kita, insyaAllah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha. Segala yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datangnya daripada diri Soleha belaka. Soleha minta maaf. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.